قال إنه عند ربك في كتاب لا يضل ولا الذي يعمل قلوب وحده وسلكه فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, tuan-tuan imam, Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah saya dan kita semua merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Masih lagi kita diberi kesempatan, ruang dan peluang. Masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak lain dan tujuan kita hidup di dunia ini untuk kita mencari perbekalan alam akhirat. Setiap umat ini, setiap kita semua ni mestilah sentiasa sedar bahawa aku ini tercampak di dunia ni adalah untuk kehidupan yang sangat singkat, sangat sementara. Hanya musafir yang sangat pendek masanya. Perjalanan kita di sana alam-alam selepas ini masih jauh lagi. Maka kita bersyukur kerana Allah Ta'ala memberi kita peluang, kesempatan untuk solat maghrib berjamaah, untuk duduk dalam majlis taman-taman, kebun-kebun syurga dunia. Dan dalam majlis ini insya-Allah kita akan diberi ingatan demi ingatan, terutamanya ingatan itu untuk yang berkata-kata di depan ini. Sebab mulut saya adalah lebih hampir dengan telinga saya. Tidak ada tujuan yang saya sampaikan ini melainkan adalah untuk diri saya utamanya, dan selebihnya untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Dalam masa yang sangat singkat antara maghrib dan isyak, begitulah orang mukmin sentiasa sahaja berebut masa, bergelut dengan masa. Sebagaimana kita telah pelajari cita-cita orang mukmin yang afdal itu ialah bagaimana cita-cita
Para anbiya alaihi salatu wassalam, kehidupan mereka walaupun di dunia, tetapi fikir mereka, hati mereka teringat pada kampung yang hakiki, iaitu kampung akhirat. Dunia yang saya duduk, tuan-tuan duduk sekarang ni adalah tempat singgahan yang sangat sementara. Yang besok apabila kita telah dicabut nyawa, pindah pada alam akhirat, barulah kita nampak betapa ringkas dan pendeknya dunia ini. Sehingga ulama beritahu kehidupan di dunia ini tidak lebih, ikut kiraan ulama, 2,5 jam saja di sisi Allah SWT. Bahkan setengah ulama mengira 2,5 minit saja di sisi Allah SWT. Masya Allah, pendeknya ya. Macam tuan-tuan lihat haiwan yang suka main di lampu tu, apa namanya, kalkatu ya. Dia keluar selepas maghrib, selepas isyak dia telah khatam khogaya, habis umur dia. Tapi dia rasa lama tu. Dia keluar daripada dia punya busuk dia tu, keluar cari lampu terbang. Wah, luasnya dunia ni, cantiknya lampu ni, dia terbang. Lepas isyak semua dah habis di lantai. Innalillah. Begitulah kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita perasan macam kehidupan kita ni sangat lama. Maka kerana itu kita pun memuaskan cita-cita kita macam mana cita-cita yang nombor 3 tempoh hari. Orang kebanyakan yang seperti cita-cita orang kafir, bahawa dia jadikan dunia ni sebagai syurga bagi mereka. Dia puaskan segala kehendak nafsu dia. Akhirnya bila Allah Ta'ala cabut nyawa dia, baru dia sedar bahawa Allah Akbar, dunia ni tempat permusafiran yang sangat singkat. Sebagaimana yang diberitahu oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, perumpamaan kehidupan kita ini seperti berteduh di bawah satu pohon di padang pasir yang sangat panas, yang sangat luas. Dia berjalan dengan untanya, tiba-tiba nampak satu pohon. Dia pun berlari dengan untanya ke pohon tersebut, dan dia pun duduk berteduh, bersandar di bawah pokok tadi. Begitu nyaman, sedap, selesa. Setelah dia makan bekalan, dia minuman dia. Tapi dia bangun balik kerana ada lagi perjalanan yang masih panjang. Perjalanan kita semua masih panjang, alam kubur panjang. Tak ada macam dunia 60 tahun, 70 tahun dalam kubur. Bayi yang terakhir masuk alam barzah 40,000 tahun. Yaumil Mahsyar. Lagilah lama tuan-tuan dihimpunkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir sebelum kiamat, dihisap satu-satu. Allahu Akbar. Kalau kita tak ada iman tuan-tuan, macam mana? Tak ada jalan pendek kecuali kita balik membawa iman, amal yang sahih. Semua akan jadi mudah bila kita balik dengan perbekalan yang cukup. Siratal Mustaqim, 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata, 500 tahun menurun tuan-tuan. Di bawahnya adalah api yang menjulang-julang mengait kaki. Kan macam jambatan Sungai Linggi tu luas, penjambatan Pulau Pinang ya. Jambatannya sangat halus, di bawahnya adalah api neraka yang menjulang-julang. Kita hanya dapat melepasi dengan iman dan takwa, amalan saja. Barulah kita akan melintas seperti pantas, seperti kilat. Apa tunggangan yang kita bawa tu, ini Masjid Songgala ni. So akan jadi tunggangan tuan-tuan yang berang. Titan Siratal Mustaqim yang tuan-tuan kunjungi 5 kali sehari semalam, bukan 2 kali sehari semalam, bukan sebulan seminggu sekali, bukan setahun 2 kali, raya haji, raya puasa, tidak. 5 waktu kita kena kunjungi masjid. Ya, tadul masajid, ulang alik ke masjid. Dan seterusnya alam yang tempat
stesen yang akhir kita semua pergi tuan-tuan, iaitu syurga insya-Allah semua. Amin. Wa auzubillah neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Benda dilihat oleh malaikat syurga tu macam mana? Pergi tengok syurga. Malaikat tengok balik, ya Allah, kalau macam ni keadaan aku risau, tak ada hamba-Mu yang dapat masuk syurga. Untuk ke syurga tadi ranjau-ranjau, halangan-halangan yang begitu banyak. Yang manusia ramai kat situ sangkut. Bila disuruh lihat neraka, maka malaikat tengok, ya Allah, aku risau ramai hamba-Mu akan masuk, berlari masuk neraka, melihat tarikan daya untuk ke neraka tadi maha dahsyat. Yang pada hari ini tuan-tuan tengok, malam merdeka, hari Sabtu Ahad, berapa puluh ribu orang yang ada kumpul di tepi-tepi pantai tuan-tuan ya. Jadi sebagai mukadimah ya, sedikit panjang, sama-samalah kita berselawat ya, insya-Allah. Yang ada kita selawat 35 36. Yang ada bawa kita selawat 36. Ajwadin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ajwadin nas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsanin nas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-akhir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahyan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsyanillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Cukup setakat. Baik, kita sambung kepada tajuk dulu yang lalu, iaitu tajuk banyak mengingati mati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, bitamin bil khair. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Maaf dan lambat, tanda pun dah hilang, cabut lah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam tajuk tuan-tuan, memperbanyak mengingati mati.
Jadi rukun hidup di dunia ini ialah mati. Dunia ini ialah tempat kita meninggal, ya, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Kampung hakiki kita ialah kampung akhirat. Jadi siapa yang banyak memperingati mati, maka dialah orang yang bijak, dialah orang yang beruntung. Aksiru min zikriha dimil lazat. Berbanyaklah mengingati tentang perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan, iaitu kematian, ya. Jadi sebagai orang mukmin, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya, maka kita kena yakin dan beriman tentang adanya kematian. Dan beriman dengan hari akhirat, adanya kematian itu ialah dengan kita bersungguh-sungguh membuat persiapan untuk kehidupan selepas mati, ya. Yang ada di dunia ini kebanyakan kita semua alhamdulillah telah faham, walaupun dia orang yang tidak ada pelajaran, walaupun dia tidak ada sijil, walaupun dia tidak ada ijazah, tapi dia faham untuk bekalan dunia ini dia kena usaha. Maka dia pun pagi, petang, siang berusaha. Alhamdulillah dengan usahanya tadi datang kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Siapa yang usaha lebih di dunia ini, dia akan senang. Sesiapa yang usaha kurang, dia akan sederhana. Sesiapa yang tidak ada usaha, dia akan jadi susah kehidupan dia. Itu tertib dunia ni, sunatullah dia begitu, orang faham, ya, alhamdulillah. Tetapi untuk tertib akhirat, Allah SWT dah bagi ingatan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, ya, untuk kita dapatkan sebuah rumah di dunia ini. Tuan-tuan, kalau rumah sikit besar, usahanya macam mana? Susah, berhutang. Kalau dia kaki tangan kerajaan tu sampai pencen, belum habis bayar. Kalau yang dia swasta punya loan kerajaan 20 tahun, rumahnya hanya 400,000, tapi dia bayar jadi 700,000. Susah dia kerja pagi, petang, siang, malam untuk bayar loan rumah, nak dapat rumah yang selesa sedikit. Berbeza dengan orang yang duduk dalam rumah kos rendah, harganya 29,000, 40,000, ya. Kerjanya tu tidak sesuka orang yang dapat rumah 1 juta, 2 juta, macam tu. Itu orang faham tertib dunia macam itu. Tetapi kita tidak faham untuk dapat syurga Allah SWT. Keindahan-keindahan syurga yang digambarkan oleh Allah SWT dalam hadis-hadis Nabi SAW, untuk mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik. Pun sama juga kat dunia, nak dapat wanita yang hartawan, cantik, senang tuan-tuan? Susah, ya. Hanya golongan bangsawan, raja-raja saja. Habis kita nak dapatkan bidadari-bidadari yang cantik jelita itu mudah, ya. Maka kena kat dunia ini berusaha sungguh-sungguh dengan iman, yakin yang sempurna dan amal-amal yang soleh, ya. Tersambung yang terbaru. Dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut dalam sabdanya yang diwahyukan dari Tuhan, berbunyi, tiadalah hampir seorang yang mendekatkan dirinya kepadaku sehingga akhir, dan seterusnya hingga hadis kursi itu berbunyi, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh kataraddudi fi qabdin nafsin abdil mu'min yakrahul maut wa akrahu masa'atah wala budda lahu minhu. Aku tidak pernah teragak-agak dalam suatu perkara yang akan aku lakukan, seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin, yang bencikan mati.
Aku tidak mahu menyusahkannya, akan tetapi mati itu adalah pasti baginya. Sebagaimana yang kita bincangkan 2 minggu lepas, orang mukmin itu hatta sahabat Rasulullah juga tidak suka pada mati. Hatta isteri Rasulullah Aisyah juga tidak suka kepada kematian. Tetapi itu satu perkara yang dia akan tempuh. Dan bila datang malaikat untuk cabut nyawa tadi, Allah Ta'ala akan buang rasa benci tadi dengan dilihatkan gambaran-gambaran amalan dia dan tempat kembalinya dalam syurga. Dia jadi suka tengok. Oh, betul lah, dunia ni menipu aku yang usaha semua tu Allah. Rumah yang aku bangga-banggakan besar tu kecil, tak ada apa-apa, kotak je. Kenderaan yang aku bangga-banggakan tak ada apa-apa. Nampak nikmat syurga tu, subhanallah. Jadi dia jadi suka untuk mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hamba-Nya yang mukmin itu bencikan mati, padahal imannya telah sempurna dan darjatnya pula tinggi di sisi Allah SWT. Walaupun iman di kalangan Nabi-Nabi, para sahabat, iman dia dah maksimal tuan, iman dia sangat tinggi. Berbeza dengan iman kita ni tuan-tuan, kita cinta dunia daripada kehidupan akhirat kita ni. Sahabat-sahabat tu mencinta akhirat, Nabi-Nabi mencinta pada kehidupan akhirat. Hatinya ingin kembali pada Allah, tak sabar menurut SWT. Tapi bab kematian tadi dia ada, ya, tidak suka pada mati. Macam tu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu orang mukmin yang bencikan mati itu, bila Allah Ta'ala nak cabut, dah tak ada teragak-agak, pasti. Walaupun sayangnya Allah tu kepada orang yang paling dikasihi. Siapa tuan-tuan? Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala siapa? Nabi-nabinya. Hatta kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, makhluk Allah yang paling Allah SWT sayangi, Allah kasihi, Allah redai, pun Allah SWT ambil nyawanya untuk jumpa Allah SWT. Apatah lagi kita ni tuan-tuan, ya, maka pasti tak teragak-agak. Iman kamu cukup, tidak cukup, kamu kaki masjid, malas pergi masjid, anak-anak kamu masih kecil, isteri kamu masih cantik, harta kamu banyak, tidak teragak-agak Allah Ta'ala akan cabut nyawa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masa tuan-tuan habis. Yang gelaran dia dulu Datuk, Tan Sri, ya, pingat-pingatnya dinding penuh, kenalan-kenalannya ramai. Kalau dia keluar eskortnya tu 20 orang ikut escort ikut. Bila Allah Ta'ala cabut nyawa, habis semua tuan, tinggal habis kenangan saja, ya. Adalah diberitakan tentang Nabi Musa AS bahawa beliau menempeling malaikat maut ketika ia datang untuk mencabut nyawanya, sehingga terkeluar mata malaikat maut. Allahu Akbar. Nabi Musa tu, ambil ni imannya begitu kuat, ya. Sebenarnya saya kisah, pernah ceritakan kisah Umar tu disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah, Tuhan kamu tu siapa pula? Kok kamu berani menyoal aku ni? Macam tu. Malaikat tu, ini bukan sembarangan orang ni. Mari kita berundur dah, jangan soal-soal lagi dia. Itu iman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu.
Benar ada kalanya benci akan mati itu tersembunyi. Ada tak tuan-tuan? Dalam hati itu memang semua tidak suka pada mati. Kalau kita nak hidup kat dunia, tak nak tempuh sakitnya mati tu. Tragedi yang paling dahsyat dalam kehidupan dunia kita ialah berakhir dengan kematian tu, tuan-tuan. Itu tak nak tu. Benci, tak suka pada mati. Semua orang. Tapi dia tersembunyi sehingga tiada ketara oleh penglihatannya, iaitu pada ketika terpancar cahaya ma'rifah dan yakin bagi orang-orang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Tu wali-wali Allah ada ketikanya nak cabut nyawa tu dia datang oleh malaikat. Ya, macam ada satu wali Allah tu di Indonesia, satu kiai besar ngadu kepada adiknya, ni abang tadi kok di ziarahi oleh malaikat maut ni macam mana? Ya, macam tu. Tu adik kata, sudah bang, rehat je bang. Abang ni jangan kata yang tidak, abang tu tidak sehat. Begitu ya. Insya-Allah. Ketika tawaf tu didatangi malaikat maut. Wah, itu orang-orang yang betul-betul dekat pada Allah Taala, tuan-tuan, ya. Bagi isyarat. Kita ni wallahu alam, ya. Akan tetapi bagi orang yang teguh imannya pada umumnya, mereka sentiasa cintakan mati. Ya. Secara umumnya orang yang berusaha atas iman, yakin kepada Allah, cinta pada kehidupan Allah akhirat, tak sabar untuk menikmati kehidupan akhirnya hakiki. Dia faham dunia ni tak ada apa-apa, susah hidup dunia ni, susah yang sementara. Senang macam mana pun kehidupan senang yang sementara. Sehat macam mana sehat sementara, dah datang sakit pula. Jadi kehidupan dunia ni dia faham orang-orang yang ada iman, orang yang soleh ni. Dia faham roda-roda kehidupan dunia ni. Dia tidak terpengaruh macam mana orang-orang kafir, orang yang tidak ada iman, ya. Dia nak puaskan hawa nafsu kehidupan dunia ni sepuas-puasnya. Orang mukmin tidak begitu. Tidak mengapa rumah aku buruk, alhamdulillah aku dapat beribadah kepada Allah. Tidak mengapa aku ada kereta yang buruk, alhamdulillah aku dapat datang ke masjid dengan kereta dan motor tadi. Alhamdulillah makanan aku hanyalah yang biasa-biasa, tapi alhamdulillah Allah Taala sebab makan tadi aku dapat kekuatan untuk ibadah pada Allah SWT. Ini orang-orang yang iman dia teguh. Ya, dia tidak peduli dengan keadaan di sekeliling tadi, sebab hatinya tadi ingat kepada kehidupan akhirat. Bila dia mati, situlah bermula kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kerana dengan mati sajalah mereka boleh bertemu dengan Allah SWT dan mengecap hidup di negeri yang abadi. Dia faham di akhirat besok, di sana tak perlu lagi nak ibadat, tak perlu mengaji, tak perlu sembahyang, tak perlu berzikir, tak perlu baca Al-Quran di akhirat. Biarlah aku kat dunia ni biar susah tak apa, nak beribadah sungguh-sungguh, biarlah orang cakap apa, biarlah orang nak cari dunia pagi petang siang malam, tak apa, aku nak fokus pada kehidupan akhirat. Macam tu tuan-tuan, ya. Orang cinta pada mati tadi tu. Sebab dia faham bermula dengan mati saja, walaupun dia tak suka, dengan kematian saja Allah dah hiburkan dah, nampak kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang kat dunia sentiasa yakin pada Allah,
beriman pada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, taat pada seluruh perintah-perintah Allah. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Syaratnya apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Summa istaqamu, istiqamah terus saja buat duha 12 rakaat terus buat duha. Istiqamah 5 waktu ke masjid, 5 waktu hujan ribut topan, datang ke masjid juga basah-basah. Ya, kereta dia yang cantik tadi buka kelamunya datang sampai ke masjid. Cantik. Orang lain tak ada, tapi dia sampai ke masjid sebab dia sumastaqamu, nak istiqamah tadi. Bangun malam istiqamah, tiap-tiap malam bangun tak tinggal. Ada kalanya demam bening kepala, tak dapat bangun, dia qada balik siangnya solat tahajudnya tadi tu. Istiqamah dengan infak, sedekah, suka menjamu orang, belanja orang, istiqamah. Sentiasa buat juga apa juga kebaikan-kebaikan yang kecil besar, ada sempat buat je. Istiqamah, sumastaqamu. Maka nak mati nanti tuan-tuan, itulah yang kita harap-harapkan nak mati tadi. Siapa tuan-tuan? Yang nak mati tadi, nak ziarah kita siapa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat khas datang kerana kebaikan-kebaikan kat dunia dia buat tadi. Buat dakwah, ajak orang selamatkan daripada azab Allah, ajak orang ke masjid. Maka nak mati nanti malaikat khas datang. Alla takhafu, kau jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru, tu tempat kamu dah. Tengok tempat kamu tu. Pahala-pahala kamu tempat dalam syurga. Oh, dia pun tengok senyum. Masya-Allah. Ya. Sakit cabut nyawa tadi teringan sedikit beliau melihat gambaran tempat dia dalam syurga tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan tadi. Bukan kosong. Yang Nabi janjikan, Allah janjikan tadi, bukan kosong. Sekarang inilah kebenaran. Kau tengok, susah payah kamu 60 tahun, 70 tahun pada kehidupan akhirat. Maka dia memandang, dia senyum. Itu mati senyum tuan-tuan. Ya. Tidak mati mukanya masam. Ya. Matanya kadang terbeliak. Orang kata ada hajatnya tak dapat tercapai. Setengah tempat dia letak duit siling pula kat duit mata tu. Saya pergi tengok ziarah. Kenapa ada duit 50 sen kat mata ini? Orang tua kata kena tutup dengan duit siling. Ada hajatnya tak tercapai tu. Ya. Macam-macam amalan khurafat tu kan. Sedangkan ada bacaannya kita tutup mata tuan-tuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Itu pun tak belajar, tak mengaji, tak tahu. Mata terbuka tu biarkan je. Ya. Sekali sapu terbuka lagi besar matanya pula. Sudah seram aku tadi. Ada tuan-tuan bacanya lain. Kalau setelah kita sapu tadi bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, ahli keluarga kita meninggal, kita tutupkan mata dia. Sebab dia nampak masa roh dia keluar tadi, buka mata dia. Tolong pejamkan mata dia. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Kalau tak ada tu ada nanti di lain masa saya bagi betul tak tutup. InsyaAllah kalau terbukanya dia akan tertutup juga mata. Tapi letak duit siling. Ya. Sambung sikit lagi ya. Serta meninggalkan dunia merupakan tempat tinggal yang penuh dengan pancaroba fitnah dan ujian. Dekat dunia ni macam-macam orang fitnah dia, ujian itu, ujian ini, bagi sakit, buang kerja, covid. Oi, nak beriman ya, susah datang masjid tak ada bagi. Ujian-ujian tu ya. Tahu aku tak apalah, susah kadang sekejap. Dalam pada itu juga jiwa raga mereka masih tetap juga cintai mati, kerana mati itu menimbulkan rasa pedih. Tetap juga membencikan mati, kerana mati itu menimbulkan rasa pedih dalam diri dan memisahkan antara mereka dengan kekasih-kekasih mereka. Walau bagaimanapun, setiap kali iman kepada Allah itu bertambah kuat, maka bertambah lemahlah lawannya, iaitu benci kepada mati tadi, dan bertambah kuranglah pengaruhnya. Demikian pula sebaliknya.
renungkanlah perkara ini baik-baik. Jadi kalau kita buat usaha iman, teguhkan itu. Hari-hari kita cerita tentang kematian, maka tuan-tuan, walaupun kita memang semua adatnya tidak suka pada kematian, insya-Allah kita punya persiapan tadi seolah-olah kita memang suka kita akan mati untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak suka mati tu, dia tak nak buat beramal, tak nak sembahyang, tak nak sedekah, tak nak ke masjid. Dia takut pada kematian. Orang yang takut kematian, ada iman takwa bersama Allah, tidak, dia akan disusuli dengan sungguh-sungguh amalan. Aku ni dah 6 siri, dah 7 siri. Kok amalan aku ni masih macam biasa-biasa, macam mana aku ni tak boleh jadi ni. Maka dia pun tekunkan amalan dia, kuatkan dakwahnya. Bukan dia nak selamat diri saja, dia ajak anak beranak dia semua, ahli keluarga dia, baik buat persiapan untuk mati. Aku tak nak aku kena seksa, isteri aku kena seksa, anak-anak aku kena seksa. Ajak semua ahli keluarga, jiran tetangga, supaya sama-sama kita buat perbekalan iman dan takwa untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan ya, sama-sama kita berdoa. Semoga saya dan kita semua Allah kurniakan taufik hidayah ya, untuk kita sentiasa terlorong dan terdorong untuk kita bersungguh-sungguh melengkapkan diri kepada kehidupan akhirat, dan mengajak orang lain juga supaya mereka juga ya dapat ya membuat persiapan alam akhirat, insya-Allah. Ya, sekali lagi saya suka buat ingatan, 15, 16, 17 ada perhimpunan orang Islam di Masjid Jami' Seri Petaling. Buat tuan-tuan semua hadir, kita dengar nasihat-nasihat ulama-ulama ya, tentang macam mana jamaah-jamaah sedang bergerak. Ni jamaah Malaysia ada sekarang di Gaza setahun. Jamaah Malaysia daripada ulama-ulama sedang berada di Gaza, tuan-tuan. Di Palestin tempat perang jamaah Malaysia. Alhamdulillah. Sana usaha dakwah pun kuat. Tiap-tiap malam perhimpunan markahnya 1000 orang hadir. Menggerakkan orang-orang Palestin supaya ambil kerja Nabi, hidupkan masjid balik. Baru rahmat pertolongan Allah Taala itu sampai. Tidak, tuan-tuan, kita berdoa di sini sungguh-sungguh, orang sana tak beramal macam mana, masjid tak pergi, tak link doa dia tadi. Kalau sini kita sungguh-sungguh doa, sana hidupkan masjid juga, amal masjid hidup, masya-Allah, bantuan Allah akan sampai. Saya mohon ampun, maaf ada salah silap dalam penyampaian saya. InsyaAllah kita jumpa di masa akan datang. Semua yang baik daripada Allah, salah silap atas kelemahan saya juga dengan izin Allah Ta'ala. Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma a'inna ala zikrika syukrika husni ibadik walhamdulillahi alamin. Wal azan insyaAllah.